Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini dalam satu lagi episod Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, sekiranya anda ingin berkongsi pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Peringatan kepada semua supaya jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengar. Anggaplah semua sebagai satu hiburan sahaja. Kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda para pendengar Misteri Jam 12. Ini adalah satu pengalaman peristiwa, entah benar ataupun tidak. Peringatan pada semua menganggap rancangan ini sebagai satu hiburan. Itulah yang diharapkan dari anda semua. Kisah datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Rukiah ataupun Kak Rukiah yang ingin berkongsi peristiwa yang mengganggu beliau. Katanya Kak Rukiah, pengalaman ini berlaku di rumah lama kakak. Kakak dahulu pernah, katanya Kak Rukiah, kakak dahulu pernah tinggal di salah sebuah blok, iaitu di kawasan Tanglin Halt. Pengalaman yang kakak nak ceritakan adalah pada malam hari, di mana kakak sedang duduk di dapur rumah kakak. Di meja makan tengah duduk dan pada malam tu sedang mendengar radio KC. Di dapur rumah kakak dahulunya ada radio kecil. Waktu tu Misteri Jam 12 masih belum lagi wujud. Kisah ini berlaku sekitar tahun 1990-an. Dalam kiriman Kak Rukiah kepada saya, pendengar Misteri Jam 12, waktu kakak berada di dapur rumah sedang duduk di meja makan, sambil mendengar radio kecil di tepi kakak. Sambil tu kakak juga sedang petik tauge. Sebabnya keesokan hari kakak nak buat goreng. Jadi tengah duduk petik satu demi satu. Dalam rumah tu hanya kakak seorang saja. Suami kakak tidak ada di rumah pada malam yang disebutkan. Sedang kakak petik tauge, kakak dengar atau kisi. Katanya Kak Rukiah, dengar seperti ada orang memanggil ataupun bercakap sesuatu kepada kakak ataupun dekat sekitaran kawasan kakak ni. Jadi pada mulanya hanya satu perkara ni yang kakak fikirkan. Kalau dengar orang bercakap, kalau dengar orang mungkin memanggil, tidak ada tempat lain melainkan suara itu datang daripada radio. Jadi pendengar Misteri Jam 12, tengah kakak duduk, petik tauge satu persatu, tiba-tiba kakak dengar. Kakak dengar suara seseorang sedang bercakap sesuatu sambil melirit panjangnya. Kenapa radio ni keluar suara macam ni pula ni? Dalam hati bercakap. Tengah duduk petik lagi. Dengar lagi kisi. Pendengar Ria 897, kali kedua kakak dengar. Yang pertama dengan yang kedua, selangnya lebih kurang hanya beberapa minit saja. Tiba-tiba kakak perlahankan suara radio. Dekat belakang kakak ni, Gisi, adalah tingkap dapur rumah kakak yang terletak di Tanglin Halt. Apabila kakak rasa meremang sangat-sangat, macam ada sesuatu dekat tingkap dapur, kakak pun tutuplah tauge tersebut. Kakak berdiri, jalan terus masuk ke dalam bilik. Tak berani untuk kakak toleh ke belakang. Malam tu bila kakak tidur, lampu ruang tamu dalam bilik, lampu dapur semua kakak hidupkan dan kakak putarkan. Kakak ingat lagi, waktu tu kakak ada beli satu kaset baca-bacaan surah-surah suci. Tapi masalahnya, radio kecil portable ni ada dekat dapur. Kakak dah keluarkan kaset. Ya Allah, radio aku dekat dapur. Kakak pun dengan perlahan kisi. Dah terang menderang rumah ni, pergi ke dapur,
menjenguk sekejap, tengok dekat tingkap, tak ada apa-apa. Tengah jalan Casey, dengar lagi suara. Bila terpandang dekat tingkap dapur, memang tak nampak apa-apa, tetapi suara tu kakak dengar dengan jelas sangat-sangat. Kakak apa lagi Casey, terus capai radio yang ada di dapur rumah, masuk dalam, masukkan kaset, kakak tekan play dan kakak terus tidur sampailah ke pagi untuk solat subuh. Pendengar Misteri Jam 12, kakak sebenarnya tak tahu apa yang mengganggu pada malam itu. Tapi gangguan itu memang cukup menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Ada kisah daripada Kak Rokiah yang berkongsi peristiwa, pengalaman kisah yang dikatakan satu pengalaman yang tak dapat beliau lupakan mungkinlah. Sedang petik tahu gue, mungkin nak buat epok sayur sedap tu tak tahulah. Tapi tiba-tiba dengar suara yang menakutkan, melirik sangat suara tu di jendela dapur rumahnya. Baik, pendengar Misteri Jam 12, Casey akan terus bacakan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kisah daripada seorang pendengar, bukan dari Singapura, malah kisah ini berasal di seberang. Bukan dari Malaysia, tapi dari Indonesia. Indonesia mana ni? Mungkin di Bintan ke, mungkin di Kepulauan Riau, di Batam, mungkin di Tanjung Balai Karimun, kawasan daerah itu. Katanya suruh rahsiakan, jangan beritahu asal kiriman ini dan pengalaman yang ingin saya ceritakan kepada Casey. Jadi saya akan teruskan kisah berikut ini di Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar Casey? Juga pendengar rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Herman. Saya adalah seorang pengusaha. Saya tidak bisa memberitahu Casey apakah pengusahaan yang saya lakukan. Dan saya ni asal dari mana. Sebabnya kisah saya berhubung dengan apa yang saya usahakan. Dan juga ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Kata Herman, perniagaan yang saya lakukan ini sudah pun lama. Makan masa kurang lebih 10 tahun namanya. Pada mulanya waktu itulah, ketika itu, tidak ada sebarang orang yang mungkin menganggap saya, perusahaan saya, sebagai seteruh ataupun musuh perniagaan. Tapi Casey, 10 tahun kemudian, entah bagaimana, tiba-tiba ada orang yang enggak selesa sama saya. Ini merupakan satu perusahaan yang lain. Tapi katanya di sini, produk yang dijual adalah seumpama serupa. Pendengar Misteri Jam 12. Mula-mula saya fikirkan tak apalah, ini adalah satu perkara yang sihat. Dalam bisnes mesti ada pesaing. Jadi kalau ada pesaing, barulah kita akan tingkatkan produktiviti, kita akan tingkatkan mutu kerja, mutu produk kita. Katanya Herman. Dipendekkan cerita. Jadi kisah Iman panjang, saya terpaksa saya potong. Jadi anda bayangkan Herman anda dah tahulah mempunyai satu bisnes. Dan bisnes ni dah pun ada di sana, di tempat yang dia tinggal ni selama 10 tahun. Bukan orang lain tak buat. Orang lain ada buat tapi tempatnya jauh lah. Tidak ada kena-mengena dengan bisnes Herman. 10 tahun kemudian datang seseorang yang buka bisnes yang sama berdekatan dengan tempat Herman. Dan orang tu mula rasa tak suka dengan kehadiran bisnes Herman. Kerana seolah-olah menutup periuk nasinya. Orang yang dah meniaga 10 tahun dengan orang yang baru meniaga, mestilah yang 10 tahun ni lebih dapat banyak perhatian. Sebabnya banyak yang regular customer. Jadi Casey, pada mulanya saya terperanjat apabila saya sampai ke kantor. Perusahaan saya tu, di dalam situ juga terletaknya kantor saya. Kantor tu adalah pejabat, kalau tak silap saya. Saya jalan saja di hadapan kantor. Alangkah terkejutnya apabila katanya Herman ternampak di hadapan pintu kantor saya ada taburan macam pasir ataupun tanah warnanya jingga. Tanah oren lah. Jadi bila saya perhatikan dengan teliti, bagaimana tanah ini boleh masuk ke dalam
kantor saya. Sedangkan di luar, pintu utama kantor tersebut telah pun dikunci. Jadi siapa yang ada kunci masuk ke dalam? Saya pun memanggil seorang pembantu untuk bersihkan. Pembantu tu sapu dan bersihkan. Jadi beberapa hari kemudian katanya Herman, saya datang lagi ke pejabat, benda yang sama berlaku, ada tanah. Saya panggil lagi pembantu. Pada mulanya pembantu itu menegur, "Pak, mohon maaf ya, aku bukan mau fikir yang bukan-bukan, tapi yang ini pasir ini bukan sembarangan." Jadi aku tanya pada dia, "Apa maksud kamu?" Dia kata ada orang yang ingin cuba menyihir saya dan juga perusahaan saya, katanya Cik Herman. Jadi akhirnya Casey, daripada pasir yang ditabur semakin teruk. Kadang-kadang bila sedang aku duduk di pejabat ataupun di kantor, katanya, tengah tulis untuk buat paperwork, selalunya aku akan rasa mengantuk. Aku masuk pejabat saja, duduk di kerusi, dan keluarkanlah kertas-kertas yang harus aku tanda tangan, kertas kerja yang harus aku lengkapkan. Tengah buat ni kerja aku, tiba-tiba rasa mengantuk. Setiap kali masuk nak buat kerja, mesti rasa mengantuk. Nanti aku akan tidur. Mula-mula tidurlah berehat, tak apalah tidur sejam. Kemudian tambah 2 jam, tambah 4 jam. Kadang-kadang sampai 8 jam aku di kantor, tapi satu hasil kerja pun belum dapat dihabiskan. Dalam hati, pada mulanya aku sendiri tidak sedar. Jadi lama-kelamaan, salah seorang pekerja aku bertanya, "Bapak, udah lama Bapak enggak kasih dokumen ini, diperlukan nih." Dan aku kata nanti, duduk lagi, belum siap-siap. Sampaikan ada salah seorang daripada pembantu telah pun memberitahu untuk aku dapatkan rawatan. Berjumpa dengan seorang pakar kata, "Kamu ni telah pun disihir. Ada yang mungkin enggak suka dengan kamu," kata pakar tersebut. Pendengar Misteri Jam 12, kata Herman, aku berubat, bawa pakar tu datang ke kantor ataupun pejabat aku, dan katanya pakar tersebut, ada seseorang telah pun tinggalkan banyak, bukan satu tapi banyak jin di kantor aku. Dan dia bertanya pada aku. Aku sama sekali tidak pernah beritahu dia. Dia tanya, "Kamu kalau masuk sini ada rasa malas-malas enggak untuk buat kerja?" Dan aku terus mengatakan yang aku sering rasa mengantuk, sebelum ini tidak pernah pun ada rasa mengantuk. Itu dia, adalah benda yang ada di sini. Aku terus berobat dan membantu memagar supaya tidak ada anasir-anasir yang lain datang mengganggu bisnes aku. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Baik, di sini ada kisah yang saya terima, tapi ini lebih pada amaran, amaran, peringatan, luahan. Yang saya ingin beritahu anda, entah benar atau tidak, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Anggaplah mendengar rancangan ini sebagai satu hiburan, tidak lebih dari itu. Ingat, supaya anda tidak terlampau taksub, mendengar rancangan MJ12 hanya satu hiburan sahaja. Ini adalah satu, saya katakan tadilah, amaran ke, luahan ke, perkongsian daripada pendengar kita, daripada Khairul, Khairul Arifin yang berkongsi. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Arifin dan saya adalah pendengar dari seberang Malaysia. Saya suka mendengar rancangan ini dan terima kasih kepada rakan saya yang bernama Hishamuddin yang telah pun memperkenalkan rancangan Misteri Jam 12 dari Singapura. Pertama kali dengar, terus menjadi melekat ataupun terus melekat dengan radio, katanya Khairul. Apa yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman yang saya alami dan ia berlaku baru-baru ini. Saya ada seorang kenalan dan dia ni memang tak rapat dengan saya. Kita kalau setakat jumpa, senyum, kadang-kadang berbual sedikit dan terus kita akan lakukan perkara masing-masing. Jadi teman saya yang saya tak kenal sangat-sangat lah. Saya kenal dia macam kenal-kenal gitulah kata orang. Jadi bayangkan satu hari ni dia tunjuk pada saya.
ada satu botol kecil. Botol ini adalah sebesar botol minyak atar yang kecil. Dia tunjuk. Lepas tu dia kata, kau nak? Tak apalah, tak nak. Saya ingatkan minyak atar. Dia pun tanya, kau tahu tak ni apa? Apa Apa benda ni? Minyak atar. Mana minyak atar? Kau tahu tak ni apa? Tak tahulah apa benda tu. Dan dia pun ceritakan. Dia beritahu saya, Casey, ini minyak dagu. Minyak dagu? Sebagai seorang peminat rancangan misteri, benda-benda yang berkaitan dengan mistik, mesti akan kenal apakah tujuan minyak dagu tu dimiliki. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, bila dia beritahu saya yang dia ada minyak dagu, saya tak percaya. Casey, di pejabat, katanya di sini, di pejabat yang kami tugas bersama ni, ada seorang perempuan yang cantik sangat. Semua orang termasuk saya tahu yang dia ni memang cantik. Si lelaki ni cakap pada saya yang dia akan buat si perempuan ni keluar dengan saya. Keluar dengan dia, maaf. Dan dengan cara ambil minyak dagu ni, dia hanya perlu anukan, dia hanya perlu letakkan sedikit minyak dagu tu kepada wanita ini. Tak kisahlah di bahagian mana. Di tangan, di bahagian kakinya, di bahagian telinga, di bahagian leher, di mana saja. Dan pendengar Misteri Jam 12, 2 hari kemudian, si budak ni datang lagi dekat meja. Dan saya bertanya, kau ni buat sembarang-sembarang berbahaya tau, kata saya pada budak ni. Tak ada apa-apalah. Kemudian tahu-tahu si perempuan tu datang, ajak si budak ni pergi makan. Depan mata saya, Casey. Kemudian dia tanya, kau tengok, kan aku dah cakap, kau nak tak? Kau nak tak? Saya geling kepala, Casey. Saya tak tahulah apa jadi dengan mereka sekarang, tapi itulah yang saya nampak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wah, dia kata minyak dagu tu jangan dibuat main, berbahaya. Kalau terkena, habis. Masalah nak berubat ni masalah. Jadi mungkin siapa yang pernah dengar kisah tentang minyak dagu. Tapi ini teman kita bernama Hairul. Hairul kata ini berlaku di Malaysia lah. Di mana seorang kenalan, bukan seorang rakan rapat, kenalan di tempat tugas ni, tunjukkan yang dia telah pun memiliki minyak dagu. Katanya di mana minyak dagu tu yang telah pun digunakan ni, kepada seorang gadis di pejabat, yang gadis ni dikatakan tidak berkenan langsung dengan si budak Airul ni. Jadi sejauh mana agaknya kesahihan kisah tentang minyak dagu yang diceritakan oleh rakan kita Khairul. Ada yang kata minyak dagu, Casey, daripada Haji Hashim yang kirimkan pada saya ni message beliau, katanya minyak dagu jangan dibuat main. Itu adalah itu adalah seruan roh hantu yang telah pun mati, dan dikatakan di sini roh manusia yang telah pun meninggal dunia, dan diseru beberapa kali dan diperangkapkan dalam minyak dagu tersebut dengan membakar dagu si mayat. Kalau tidak dapat rawatan, benda ini boleh berterusan dan akan membinasakan badan si punya diri. Baik, kita terus ke hujung talian 6691197. Baik, siapa di hujung talian pada pagi ini? Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Saya Hana. Mana ada... Saya tak nak cakap on air. Boleh? Apa dia? Tak dengar? Hello? Ya, saya Hana. Ada kisah misteri? Ya, hello. Silakan Hana. Ni, saya nak... Ibu saya sekarang lagi sakit. Tiba-tiba macam angin ahmar lah gitu. Tapi ni macam ada orang dia terangkap barang lah. Tapi dia taruh buah kundu tu kat rumah, buah kundu busuk. Tapi saya kalau boleh nak cari pakar untuk ibu saya, kesian. Perut dia kadang kembung, kadang turun. Habis kaki dia bengkak dua-dua, kadang kembung, kadang bengkak, kadang turun. Dah berapa lama
Mungkin gangguan di berlaku ni. Okey. Dah dalam 2 minggu. Kesian saya tengok ibu saya. Mata dia terbeliak ke atas je. Tapi kepalanya boleh ke kiri. Boleh ke kiri. Tapi perut dia kembung, kadang naik atas, kadang turun. Ni apa? Siapa dah lupa namanya ni. Saya menggeletar cakap. Pasal apa? Saya kesian tengok ibu saya sekarang ni. Jadi anda nak dapatkan bantuan lah sebenarnya. Ya, insya-Allah. Kalau dapat lah. Boleh saya dapat alamatnya orang tu ke apa macam mana? Sebentar ya. Okey, kisah selanjutnya ingin saya bacakan kepada anda semua dalam rancangan MJ12 Ria 897. Yang ini kisah pengalaman dari pada seorang pendengar. Ini berlaku di salah sebuah chalet di Singapura. Cakap tentang chalet ni, kisah pengalaman chalet ni selalunya yang seram-seram lah. Yang mungkin boleh membuat anda rasa takut nak duduk sorang-sorang dalam chalet tu. Ini datangnya daripada Kak Rohana, dan katanya Kak Rohana, makcik beliau pernah terkena sampukan di salah satu chalet di kawasan Changi, katanya. Ya, apa yang berlaku? Chalet ini adalah boleh dikatakan boleh menempatkan ramailah penyewa ataupun pengguna chalet lah. Tapi pada hari yang dikatakan digunakan oleh keluarga Kak Rohana ni, termasuklah adik-beradik makcik yang datang, kawasan chalet itu memang tidak ada orang lain kecuali keluarga mereka. Sebabnya yang ini bukan cuti umum, ini adalah hari biasa. Pendengar Misteri Jam 12 kata Kak Rohana begini kisahnya yang dikatakan memang menyeramkan. Mula-mula bila kita semua dekat bawah ni sedang duduklah, ya, ada sedang bakar sate, ada sedang panggang ayam, ada juga yang sedang menyanyi karaoke lah dan ketawa riang. Makcik katanya nak naik untuk berehat. Kata, boleh tak aku naik atas? Aku penat sangat lah. Jadi kita pun kata, okeylah, naiklah, pergi tidur. Dia pun jalan seorang diri naik ke atas. Dekat bawah ni masih teruskan apa yang sedang mereka lakukan sejak awal tadi. Seperti yang saya katakan tadilah, ada yang menyanyilah karaoke, ada yang duduk berborak-borak, ada yang juga sedang bakar panggang ayam, panggang bakar sate dan sebagainya. Makcik ni naik ke atas, masuk ke dalam bilik, mungkin dia berehatlah sebabnya katanya kepala pening. Jadi, apa yang berlaku? Kita di bawah ni dah agak lama dan salah seorang anak saudara naik ke atas untuk ambil barang dalam beg yang diletakkan dalam bilik. Tahu-tahu anak saudara tu terpekik sekuat-kuatnya, lari turun ke bawah dan dia beritahu, Wak Nah. Dan kami semua bertanya dengan dia, kenapa dengan Wak Nah? Habis semua lari naik ke atas, terperanjat kisi. Situasi yang tak pernah saya nampak dalam seumur hidup saya. Setibanya di atas, buka pintu bilik, alangkah terperanjatnya nampak Wak Nah ni sedang duduk bersila dekat katil. Lidahnya ni tiba-tiba menjadi panjang. Lidahnya boleh saya katakan lebih kurang dalam 2 cm di bawah dagunya. Jadi bayangkan dia jelikan lidah, begitu panjangnya lidah Wak Nah saya ni. Bila nampak dia sedang lidah panjang, sambil tu dia sedang bercakap seperti menggunakan bahasa isyarat. Lidah terkeluar dan dia bercakap sesuatu. Mungkin pendengar Ria 897. Pada malam tersebut mungkin begini bunyinya. Anda bayangkanlah, anak saudara naik atas nak ambil barang, terperanjat nampak Wak Nah duduk dekat atas katil dengan lidah terjelih keluar panjang sambil mengeluarkan bunyian. Dipanggil bahasa lidah yang amat menakutkan. Pendengar Ria 897, anda bayangkan suara itu keluar dengan lidah terjeli keluar duduk di atas katil. Entah apa yang dia kata. Seolah-olah bila katanya Kak Rohana lihat, Wak Nah ni macam dalam keadaan tersiksa. Suami naik atas, ternampak suami terkejut.
Kemudian diarahkan. Saya dekat dalam, ada juga yang beberapa pakcik-makcik dekat lain dekat dalam, dan pintu ditutup sebab dah menarik perhatian dan tak baik budak-budak tengok. Semua disuruh turun ke bawah. Pendengar ria, bila sampai dekat depan, selepas lidahnya terkeluar terjeli panjang, matanya yang ditutup tika itu terbuka dengan seluas-luasnya. Tiba-tiba terus dia tengok ke atas, mata menjadi putih. Tahu-tahu, nah, astaghfirullahalazim, nah. Abang, tolong abang. Saya dengar dengar suara Wak Nah dalam keadaan sedemikian terhenti seketika, seperti dirinya masuk balik dan minta tolong dengan suami. Kemudian saya disuruh keluar juga. Saya tak pasti apa yang berlaku. Semalaman di chalet tersebut, gangguan dahsyat. Wak Nah terpekik-pekik dekat chalet. Dekat bawah dah mula rasa tense. Daripada menyanyi karaoke, dihentikan dan duduk menantikan keputusannya. Bayangkan perkara ini berlaku, Wak Nah naik ke atas jam 10. Jam lebih kurang nak dekat 4 pagi. Baru keadaan settle Kisi. Baru settle. Masya Allah, gitu lama. Saya tak tahulah Kisi, apakah punca sebabnya. Sebab saya tak berani nak bertanya, kepo nanti kena marah dengan pakcik-pakcik saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Anda bayangkan saudara, kisah yang dikirimkan oleh Kak Rohana memang menyeramkan. Situasi yang dialami memang menakutkan. Tapi apapun, itu adalah gangguan dahsyat. Sampaikan. Tak apalah, kita akan kembali sebentar nanti. Saya KC akan kembali bersama dengan anda sebentar nanti. Baik, sekarang saya akan buka talian. Sila hubungi saya sekarang 66911897. Ada yang kata kisah yang tadi dikirimkan tentang gangguan yang berlaku di chalet itu menyeramkan. Dan baru-baru ini di Facebook ada tersebar tentang gambar. Itu gambar tak tahulah betul ke bedik ke, yang penting just for your entertainment. Gambar di salah sebuah chalet di Singapura yang dikatakan kelihatan seperti ada sesuatu yang dipetik dan ternampak di jendela chalet tersebut ada makhluk yang menakutkan sedang berdiri. Wah, mungkin ada gambar. Sesiapa ada gambar tu boleh kongsi di Facebook kami lah, Facebook Ria ke, Facebook DJKC ke, tak kisahlah ya. 669-11897. Baik, kita terus dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Eddie, apa khabar? Jadi Eddie, malam ni kisah apa yang Eddie nak ceritakan ni? Silakan. Kisah ni dah lama, dah kayak 10 tahun ni. 8 tahun lah lalu lah. Masih umur dalam 20 tahun lah. Waktu tu masa saya dalam detention. Saya kena recall back masa tu saya dibebaskan lah. Habis saya macam langgar dia kata tu dah saya kena recall balik lah. Jadi saya kena hantar di shell ni. Satu shell ni kira betul-betul satu shell 4 orang. Tapi yang shell kat depan tu dah di-occupied semua 4. Habis saya pula 1 orang. Waktu satu hari tu malam tu saya tidur kat belakang facing yang kira hutan lah. Hutan kat dalam, tempat dia kat dalam lembah beduk lah. Di kawasan kira hutan. Waktu malam tu saya tengah tidur. Hari ni memang kita tidur kita tak teringat apa-apa kan. Shell tu memang kira sunyi lah. Yang kat sebelah depan orang ada lampu, tapi sebelah belakang lampu dia kira sama-sama. Waktu ketiga tu saya tengah tidur, saya ditepuk tau. Padahal shell tu dah dikunci, tak boleh buka kan. Macam kata tu DB lah, dikatakan lah, mengatakan lah. Ada orang tepuk saya tau, mula-mula pelan. Saya tengok tak ada apa-apa, saya tidur balik. Kedua kali dia tepuk saya kuat. Saya bangun lagi. Tengok tak ada apa-apa. Ketiga kali dia tepuk betul punya kuat. Mana ada pecah tepuk kita. Saya tak boleh buka atau cungkit. Tepuk. Saya macam-macam kuat. Sampai terperanjat. Saya baca ayat semua terbalik. Ada lembaga yang kata orang tu lari pantas lah.
Saya pun tak tahu apa lembaga. Itulah saya kena gangguan yang masa saya kat DB lah. Di dalam Lebah Bedok. Itu saja yang saya dapat ceritakan.